السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan masa dan waktu untuk saya dan tuan-tuan sama-sama hadir berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan doa saya, doa kita bersama, agar keberadaan kita, perkumpulan kita pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Iyyakum waz-zanna, fa inna az-zanna akdzabul hadits. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا." أو كما قال. Hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis ni Nabi SAW nak peringat kepada kita. Dalam hadis ni maklum, Nabi nak peringat kepada kita, Nabi nak bagi teguran kepada kita. Nabi nak suruh kita buang beberapa perangai yang ada dalam diri kita. Hak perangai tak elok ni Nabi nak suruh buang. Dalam hadis ni Nabi kata Nabi kata, "Iyyakum wazzan." Jauhilah kamu, Nabi kata, daripada perangai duduk sangka tak elok pada orang. Yang ni pertama Nabi habaq.
Sama-sama Islam ni Nabi kata kena buang perangai ni. Perangai apa dia? Perangai duk prasangka yang tak elok pada orang. Terutamanya kita ni sama-sama Islam. Hak ni Nabi kata yang ni perangai tak elok. Nabi suruh buang. Tengok kawan ni mula duk fikir benda tak elok pasal dia. Tengok kawan ni mula duk prasangka tak elok pasal kawan dia. Nabi kata perangai lagu tu, Nabi kata perangai huduh macam tu kena buang. Nabi apa? Iyyakum wazzan. Fa inna zanna akdzabul hadis. Sebab apa dia? Sebab duk prasangka yang tak elok pada orang ni, Nabi kata akdzabul hadis, sedusta-dusta percakapan, sedusta-dusta ucapan. Nabi kata jangan duk buat perangai lagu tu. Yang ni yang pertama Nabi kata dalam hidup ni, Nabi kata terutamanya hidup dalam komuniti ni, perangai yang tak elok, duk sangka yang tak elok pada orang ni, hampa kena buang, hampa kena kutip, hampa kena lempak jauh buang, Nabi kata. Dan ni, kita main mengaji, benda ni kena buat. Duduk dalam taman. Jiran sebelah rumah ni kerja JPJ. Contoh saya nak abang. Duduk 1 bulan ni lepas PKP ni, tata kawan hak sebelah rumah ni dia boleh buat keluar kereta baru. Dulu sama-sama duk pakai kereta ni, tata dia buat keluar kereta baru. Dia pergi ambil kereta hak Proton dia bercakap tu, buat balik mak rumah dia. Bini kawan ni kata, abang, jiran sebelah dia kata buat keluar kereta baru pula. Dia tahu jawab, Allah, JPJ. Dia buat keluar ayat lagu tu, Allah, JPJ dia kata. Tahan berapa biji lori boleh selesai. Dia mula lagu tu. Hak tu Nabi kata perangai lagu tu hampa kena kutip, hampa kena lempak buang. Boleh belum? Macam tak apa nak setuju ya pun. Tak main mengaji, Nabi abang kena ikut. Jangan kita main mengaji nak ikut selera kita. Dia kata ustaz ni kata gitu, aku tak apa setuju. Dia kata tak setuju tak pindah. Tak, Nabi kata lagu tu. Fa inna zanna akdzabul hadis. Sebab Nabi kata hak duk sangka tak elok dekat orang tu, Nabi kata sedusta-dusta perkataan. Kena buang yang ni, Nabi abang. Betul Nabi kata wala tajassasu. Nabi kata benda yang kena buang lagi apa dia? Jangan duk korek rahsia orang. Yang ni Nabi tak bagi. Jangan duk pi korek keaiban orang, pi duk canang ke orang. Duk pi korek rahsia ni, duk pi tebuk lubang, duk indai, duk mengendap rahsia orang. Nabi tak bagi. Jangan, Nabi kata, jangan apa dia? Kamu mencari-cari rahsia. Jangan. Kawan ni tak suka benda ni orang tahu, menjadi rahsia dia. Kita ni duk pi korek, kita ni duk pi gali, kita ni duk pi tebuk, nak dengar, nak tahu rahsia dia. Nabi tak bagi. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala peringat, Allah Taala kata pada dia, ya ayyuhallazina amanu, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran, satu surah namanya Al-Hujurat ayat 12. Allah Ta'ala peringat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Yang ni Allah Ta'ala letak. Sama dengan Nabi Habak dalam hadis tadi. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah diri kamu semua ni daripada apa dia? Banyak duk prasangka tak elok dekat orang. Allah Ta'ala tekan, inna ba'da dhanna ithmun. Sebab apa? Sesungguhnya sebahagian daripada duk prasangka tak elok tu, kata Allah, ithmun, satu dosa. Allah Ta'ala pesan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada prasangka. Kebanyakan kamu ni banyak duk prasangka. Perangai itu, kata Allah, hamba kena buang. Sebab apa dia? Perbuatan tersebut, Allah Ta'ala kata,
Dosa. Kepala duk fikir tak elok pasal orang ni, satu dosa. Wala tajassasu, Allah Ta'ala kata. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah ada di antara kamu suka duk cari-cari kesalahan orang lain. Allah Ta'ala kata. Wala tajassasuni, kata Imam At-Tabari, dia kata apa dia? Wala tajassasuni, ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, dia kata, jangan kamu mencari keaiban di antara satu sama yang lain. Yang ni Imam At-Tabari kata, wala tajassasuni, maksud apa dia? Duk cari keaiban di antara satu sama yang lain. Tak mau, Allah Ta'ala kata. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Dan jangan ada di antara kamu, kata Allah, yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Sukakah kita duk pergi makan daging saudara kita yang dah mati ni? Allah Ta'ala tanya. Lalu Allah Ta'ala kata, fakarihtumu, tentu hampa ni rasa jijik benda ni. Wattaqullah, dan bertakwalah hampa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah Ta'ala ni dia maha penerima taubat, dan Allah ni maha penyayang. Yang ni Nabi kata, dan Allah Ta'ala kata jangan. Dalam hidup ni suka duk cari, suka duk rosek, suka duk paresoh, duk pi gali, duk pi cangkui rahsia orang untuk dia tahu. Wala tahassasu. Jangan pula hampa ni duk kira duk cari maklumat yang tak elok pasal orang. Wala tanafasu. Wala tahassasu ni dia kata jangan duk mengendap. Terjemah betul ni, jangan duk mengendap. Mengendap ni makna apa dia mengendap? Duk cari maklumat. Tadi ni jangan duduk pergi cari rahsia orang. Ni duduk pergi mengendap pula masalah orang. Yang ketiga, Nabi kata, wala tanafasu. Jangan kamu ni hidup duk suka bermegah-megah. Hak ni Allah Ta'ala tak bagi. Jadi taklah ni tuan-tuan, orang suka hidup bermegah-megah ni ada lah. Awak nampak tuan-tuan macam tak ceria, dia kena COVID mana ni. Kau tuan-tuan lagu tu memang hujan-hujan ni lagu tu. Saya nak main jumpa tuan-tuan yang redah bah hari ni. Keliling rumah saya ni ayak duk naik dah. Tapi jenis rumah Tok Wali ni ayak tak masuk. Saya jugalah. Balik-balik terapung habis ke semua dalam rumah tu. Saya jugalah, bukan nanti mangsa. Tapi keluar tadi ni, jiran kemak rumah ayak mula naik dah. Cuma gagah tak masuk. Saya ingat tinggi-tinggi tu lagi kot nak masuk dalam rumah dia. Parit tepi rumah saya tu sama dengan level jalan lah. Gagah saya rumah saya tu, saya buat tembok. Mujung lah kot. Doa lah. Takat lah ni tak pernah masuk lagi labah. Alhamdulillah. Nak keluar tadi ni redah ayak ni. Sampai sekerak jalan, kereta semua duduk patah balik. Oh, kata kacau. Tengok tengah jalan tu ayak duduk banyak dah. Tapi tuan-tuan punya pasal, mai juga. Boleh tahu tu? Orang politik tu. Mau tuan-tuan tak pangkah, saya tak tahu lagi. Kerana tuan-tuan, saya kata kereta rosak pun rosak bilah. Janji jemaah Kuala Bekah dengar kuliah malam ni. Boleh tahu tu malu. Politik. Habis minta. Duit pecah pun tak pergi pun nanti tabung. Ni maklum Nabi kata jangan hidup ni bermegah-megah. Tak boleh. Nabi kata. Hari ni kita bermegah ni kerana apa tuan-tuan? Orang kaya megah dengan kekayaan. Tak cukup lempar duit, pijak pula. Tak boleh. Ni saya nak pesan sikit lah kat Maklum. Maklum memang tak buat jenis kaki kuliah ni. Maklum memang tak buat jenis kaki kuliah ni. Masalah anak di rumah dia buat. Apa dia? Duk pamer kemesraan suami isteri dalam media sosial. Yang ni tuan-tuan, jangan. Kalau yang buat tu artis, saya tak kata apa sangat. Kalau yang buat tu Insta famous, saya tak kata apa sangat. Tapi hak duk buat tu haji ni pak lebay ke pihak longgak ni.
Ni hak lebay duk atas kepala ni pi buat perangai tu. Hak ustaz duk pi buat perangai tu. Duk berjalan dengan bini, duk pegang-pegang tangan, cium tangan bini, rakam buat dalam Facebook. Untuk apa? Minta maaf, saya nak tegur sikit benda ni. Ni Pak Long Mak Long ni, hak duk menikah 40-50 tahun duk mesra. Haram orang tak tahu pun. Sampai lah hidup bahagia. Hak duk pergi bubuh dalam Facebook tu 3 tahun cerai. Ni saya nak abang kat Mak Long ni. Kalau laki kita ni duk romantik lebih, Mak Long jagalah. Sahih ada nombor 2. Mak Long syukurlah tuan ni tak banyak romantik. Hak jenis romantik lebih duk pergi bubuh dalam Facebook kata romantik. Pasang 2. Ustaz tahu mana? Banyak dah dia jumpa. Kadang-kadang kita duk tengok, pelik, romantik, pelik. 2. Sebab tu saya nak abang, kita bermegah ni untuk apa tuan-tuan? Perangai megah ni untuk apa? Sedangkan apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, bukan milik kita. Kita nak megah untuk apa? Hang kata benda banyak, pinjaman daripada Allah. Hang ada kebahagiaan suami isteri, pinjaman daripada Allah. Sebab tu nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, kita kena buat 2 benda. Yang pertama, bila Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, yang pertama kena buat apa dia? Menikmati nikmat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mensyukuri nikmat tersebut. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita, Pak Long. Kita kaya. Kaya ni untuk apa dia? Menikmati nikmat tersebut. Kita bahagia menikmati nikmat tersebut. Jangan duk pergi bubuh. Yang ketiga apa dia? Ambil nikmat tu, letak dalam media sosial untuk ditontoni. Yang tu tak boleh. Nikmat itu untuk dinikmati, untuk disyukuri, bukan untuk ditontoni. Faham? Saya ulang balik. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kena guna nikmat tu dalam 2 benda. Yang pertama, menikmati nikmat tersebut. Yang kedua, mensyukuri nikmat tersebut. Yang ketiga, bukan untuk ditontoni nikmat tersebut. Sebab apa dia? Orang bila tengok kita bahagia, akan ada hasad dan dengki. Orang bila tengok kita kaya, akan ada hasad dan dengki. Betul ataupun tidak? Tapi dah. Bukan hang nak menikmati, bukan hang nak mensyukuri, hang nak orang tontoni nikmat hang. Yang tu tak boleh. Kita kaya, ada orang dia duduk berniaga lama tak kaya lagu kita, dia akan dengki. Kita ni bahagia, orang lain duduk menikah, dia ni menikah cerai, nikah cerai, nikah cerai, dia akan dengki dengan kebahagiaan kita. Isteri pula duk pergi letak pula gambar bahagia suami dia tu dalam ni. Oh, dia kata mujung lah. Suami aku ni dia romantik. Suami aku ni dia kerja ambil berat. Duk pergi bubuh. Hak perempuan tu 4 kali dah duk menikah. Tak dapat suami romantik. Dia ejah lagi kita. Padan muka maklum. Jaga tuan-tuan. Awak yang ustaz cengeng malam ni tak. Memang lepas-lepas Covid ni, dia kena pederah betul-betul SMS tak cukup. Dulu gagah boleh sejam tak tuan-tuan. Lah tak ada 30 minit, 40 minit. Kadang-kadang duk fikir biar habis SOP ni baru main kot. Duk atas kereta lama pada kuliah. 2 jam setengah main, 2 jam setengah balik. 5 jam, ceramah 45 minit. Boleh buat sih ya. Tu orang tanya Ustaz Melaka tak pergi ke? Tak pergi. Pasal apa? Duk pergi tengok bendera, kita duk ketak dagu ceramah tak boleh. Baik-baik duk sini. Mereka tak duk pergi duk kenyeh, tak kedara makan balik tak pergi, tak apa. Duk atas kereta sampai kat 9 jam ceramah tak boleh. Ada kawan-kawan telefon Ustaz tak turun Melaka, ceramah aku pergi. Bukan kita nak pergi cecak bendera kot belah kita, tak apa. Dia kata kena mai Ustaz, tak ada ah. Duk tengok geram, orang duk kata tak boleh nak ceramah, payah. Tak pergi. Kadang-kadang duk fikir, ni macam ni nak main mengajar. Allah tuan-tuan. 45 minit. Nak marah HJK surah, mereka kata SOP. Nak marah HJK masjid, mereka kata SOP.
Ceramah juga tu yang pederah, bubuh-bubuh tu, gia lima tu. Maklum, jangan dok pamer. Jangan dok bermegah-megah. Nabi tak bagi. Sebab tu selalu saya sebut dalam ceramah saya. Kita ni kalau hidup nak tenang tuan-tuan, tuan-tuan nak mengaji tasawuf kot tak dan kot. Nak mengaji tasawuf tinggi-tinggi. Mem mengaji hak ustaz duk mengajak pun tuan-tuan dengar kadang-kadang faham, kadang-kadang tak. Bismillah. Pasal apa ustaz kata faham, kadang-kadang faham, kadang-kadang tak. Kitab tak ada. Ustaz tu duk mengajak, kita duk ngangak. Ada yang kita sangkut, kadang-kadang turun-turun tergelincak di tangga tu, hilang pihak sangkut tu. No, maklum tak? Sangkut 3. Turun-turun tangga, cari-cari, kasut dia tak jumpa. Hilang habis satu. Hilang habis satu. Tinggal 2. Naik motor dengan Pak Long pula dah. Hak gon tu dia tak perasan. Bonggui tu, tuan-tuan ni panggil bonggui. Kami ikut dia panggil belakang kora. Tak perasan. Hujan pula dah dengan duduk face mask Pak Long tu pula. Orang pakai tekat hidung, dia tutup serat mata. Memang tak perasan, dia pulas-pulas minyak, melambung Mak Long kat belakang. Mak Long pun melatah. Melatah pula kata hak Pak Long. Hak ni masalah, dia tak kata hak lepas, kata hak kita. Melompat-melompat teluk pak hang, luruh habis satu, tinggal satu, tak ada 2. Sampai rumah cucu pula, bah luruh terus Mak Long. Ni yang kata ni, saya nak pesan tuan-tuan. Hidup di dunia ni Mak Long, hidup di dunia ni Pak Long, nak tenang, ambil falsafah hidup orang jaga parking kereta. Orang jaga parking tu tasawuf tu. Tuan-tuan hidup nak tenang. Falsafah hidup penjaga parking, itulah yang paling sesuai untuk kita ambil, garap, amalkan dalam kehidupan kita di dunia. Apa dia ustaz? Yang pertama, tuan-tuan cuba tengok orang yang jaga parking kereta. Pagi-pagi kereta tempat dia penuh. Kereta di tempat parking dia sesak. Semua jenis kereta, ada yang mewah, ada yang sederhana, ada yang biasa ada. Penjaga parking itu tak pernah sombong. Tempat parking dia kereta banyak. Adanya Mercedes, adanya BMW, adanya Audi, adanya Velfire, adanya Porsche, adanya Bentley, adanya Rolls Royce. Nak sebut pun payah. Ada dia belagak? Tak ada. Ada tak penjaga parking tu sombong? Tak ada. Ada tak penjaga parking tu ego? Tak ada. Habis time kerja waktu malam, seorang-seorang ambil kereta dia. Yang ni ambil balik Mercedes, yang BM ambil balik BM, yang Audi ambil balik Audi, yang Velfire ambil balik Velfire, yang Alphard ambil balik Alphard. Ada tak penjaga parking tu susah hati? Ada tak penjaga parking tu susah hati? Tak ada. Kereta banyak, dia tak sombong. Kereta tak ada, dia tak susah hati. Sebab apa? Falsafah hidup penjaga parking, itu bukan milikku, cuma diletakkan sekejap saja di tempat aku. Samalah falsafah hidup kita, Mak Long, Pak Long. Ada, jangan sombong. Kamu kaya, kekayaan tu bukan hak kamu. Kamu bahagia, kebahagiaan tu bukan hak kamu. Kamu alim, alim tu bukan hak kamu. Kaya tak sombong, miskin tak susah. Ni falsafah hidup. Syukur dengan apa yang ada. Sebab kita ni tuan-tuan dalam hidup merasa memiliki. Bukan dipinjam tetapi dimiliki. Bila rasa dimiliki, bila benda tu hilang, kita akan susah hati. Faham tak saya nak abang ni? Ni tasawuf penjaga parking. Falsafah hidup seorang penjaga parking cukup untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan sombong. Jangan bermegah-megah. Jangan menunjuk-nunjuk, Nabi kata. Yang kelima, Nabi kata perangai kena buang dalam diri kita. Wala tahasadu. Jangan hidup ni berdengki. Nabi habaq ni tuan-tuan. Nabi dia beramal, Pak Long. Dia habaq, dia beramal. Nabi bukan macam saya. Nabi bukan macam kita. Cakap nasihat pada orang, tapi tak amal. Nabi kata jangan berdengki. Nabi buat tak benda tu? Nabi buat.
Sebab tu Rasulullah ni hebat yang kita sambut Maulid Rasul dia baru ni tuan-tuan. Rasulullah ni hebat sebab dia mampu memberi contoh dan dia boleh menjadi contoh. Rasulullah ni hebat sebab apa dia Pak Long? Dia boleh memberi contoh dan dia mampu memberi contoh. Ni hebatnya Rasulullah. Saya ulang balik, Rasulullah dia hebat ni sebab apa dia? Dia boleh bagi contoh dan dia mampu menjadi contoh. Saya tak mampu, takat bagi contoh, boleh memberi contoh, belum tentu. Nabi kata orang kalau buat jahat kat kita, balas baik balik dekat dia. Nabi bagi contoh dan Nabi memberi contoh. Dia buat. Kita boleh maklum orang buat lebih kurang kat kita, lepas tu kita nak balas baik. Tak rak hari lah. Aku tak boleh penendam saat tu. Ayat tu keluar. Game keluar bekah. Aku tak boleh penendam saat tu. Kita duk main mengaji contoh. Ni bukan nak kata kat orang contoh. Duk pakin-pakin kereta apa semua. Kawan ni tak apa suka, dia pergi calak kereta orang kita. Tata minggu depan seteruk. Padan muka. Itu kita. Nabi dia tak bagi buat lagu tu. Berkelain adik-beradik, kes masalah tanah pusaka. Dia ni adik, abang dia sapu lebih. Contoh, jangan duk angguk. Abang dia balas lebih tanah. Bagi kat dia lebih. Dia rasa tak betul. Dia pergi sembang abang dia kata, nak, tak mau sudah. Nak ambil, tak mau sudah. Dia kata tak boleh lagu tu. Dah, aku kata nak ambil, tak mau sudah. Dah abang kena. Dah aku kata nak ambil, tak mau sudah. Cerita tu tak mau sembang apa dah tu. Dia nak bunyi. Dah nak ambil, tak mau ambil sudah. Dah abang, dah aku. Dia duk ulang tu. Dia tak bagi langsung nak penjelasan apa. Tuan-tuan kalau jumpa orang lagu tu balik, tuan-tuan dia bukan mau dengar kita cakap apa. Tiba-tiba 2 tahun lepas tu abang dia stroke. Tapi jumpa abang ni 2 tahun, tetap abang stroke. Bini dia kata, no abang. Main stroke. Padahal mampu pergi kat dia. Kepala bapak dia. Pada hepak dia juga. Nabi kata jangan lagu tu. Dia buat jahat. Kena balas baik. Nabi kata. Hak tu tuan-tuan. Saya pun belum tentu boleh buat. Saya belum tentu boleh buat. Orang buat baik. Kita balas baik. Itu biasa. Orang buat baik. Kita balas baik. Itu biasa. Orang buat jahat, kita balas jahat. Itu manusia. Orang buat baik, kita balas jahat. Itu celaka. Orang buat jahat, kita balas baik. Itu luar biasa. Nabi nak didik kita jadi manusia yang luar biasa. Boleh buat maklum. Cakap pun belum tentu. Tapi Nabi, dia tunjuk contoh. Perempuan Yahudi tua, buta, Nabi duk pergi suap makan, dia duk maki Nabi. Nabi suap sampai Nabi wafat. Masak di rumah, wak pergi rumah dia suap. Sambil duk suap, kawan buta. Maki tak berhenti kat Nabi. Bodohlah Muhammad tu. Dia bukan tahu duk main suap tu Muhammad. Nabi duk dengar bersepa. Cik, bodoh kat dia tu bersepa. Duk bawa mai agama baru, duk pecah belah masyarakat lah. Bodoh. Ya kan makcik? Bodoh. Hang mau jumpa dia, bagi sebiji. Bodoh. Nabi duk suap. Nabi duk suap. Sampai Nabi wafat. Kalau kena kat kita tuan-tuan. Maklum. Suami di rumah duk stroke tu. Sambil duk suap dia duk maki. Nampak tu jawab dah tu. Bagi sebiji maklum lah. Saya jumpa seorang tuan-tuan. Duk teruk mulut, sengit, tangan. Tangan haram tak dia buat apa. Bini dia duk sapu dah lotion tu. Saya tanya ni binatang apa maklum. Dia kata sunblock. Maklum tu kata. Saya tak tahu sunblock tu apa dia. Kita tahu handphone kena block ya. Block WhatsApp saya tahu. Sunblock saya tak tahu. Dia sapu kat lelaki dia buah lotion tu boleh. Dia bubuh tu dia tertenyih terlebih kot lelaki dia sakit. Depan saya orang marah. Aduh, ikut. Cakap pun tak boleh. Buat elok-elok aku tendang. Nak tendang apa?
Hang pi belik iyak pun maklum ni yang suruh. Pi bini dia pun jenis pendekar mengaji dalam putih 5 ni. Bini dia berhenti buat kerja, angkat tengok kaki. Duk jawab dia, angkat tengok, aku tak tenang, hang sang tua. Sambil duk buh pula. Tu baru kena suami hak macam tu Manong. Hak tu pun kita ngongam tak sangka ada. Suami duk buat lagu tu pun Allah. Kadang-kadang malas nak besuh. Kata ke orang macam-macam, berak dia pun kita besuh. Nabi dah. Kalau kita ni sambil duk buat kerja, duk ngongam, dia katakan kita duk buat kerja tu sambil ngongam. Tu pun kira besar rahmat dapat loroi. Hang duk kata macam-macam, dia tetap masak. Suap, mulut ngongam. Tu pun tak pernah syukur ada bini dulu ni. Ngam. Mojok tak lempak mampus pergi jalan. Ngap. Buat lagu mana Pak Long? Nak buat lagu mana? Bukan kata Pak Long saya pun kena. Kadang-kadang demam tak larat. Dia kata masa duduk sihat no, kata habis. Dia sakit nak mampus duduk rumah. Nak kata apa betul? Nak kata apa betul ke dia Pak Long? Dia mau masak besar rahmat. Tapi Nabi dia tunjuk contoh. Dak ang maki lah. Hak duk lempak perut busuk belakang Nabi tu. Sakit. Nabi kata mana tak lempak belakang ni. Tanya pula orang keliling mana dia. Sakit. Pergi tengok masak jamu makan. Hei Pak Long oi. Tu Rasulullah Mak Long. Kena follow. Tak boleh buat Ustaz. Tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua. Tak boleh nak buat semua. Jangan tinggal semua. Buat sekadar yang kita mampu. Follow setakat yang boleh. Buat sekadar yang mampu. Follow setakat yang boleh. Tu Nabi kata, hidup jangan berdengki. Sebab apa dia? Dengki ni tuan-tuan dia ibarat anai-anai. Dengki ni Pak Long. Dengki ni Mak Long. Dia ibarat anai-anai. Anak-anak ni kita tengok, tiang rumah kita kot luar cantik, dalam dia gerik habis, tak ada apa dah. Itu anak-anak. Sama lah dengan dengki. Dia memakan kedamaian demi kedamaian. Dia menggerik keharmonian demi keharmonian. Dia menjeranamkan ketenangan demi ketenangan. Habis pandai dengki. Duk sebelah menyebelah rumah taman. Duk sebelah menyebelah rumah kampung. Kawan sebelah tukar perabot baru, dia sini demam korah. Saat demam, saat tak demam. Saat demam, saat tak demam. Doktor sampai tak nak jolok hidung. Covid tak ada. Pergi rojoh hidung tarik. Tak, doktor kata tak ada. Ayo rojoh pula mulut. Tak ada Covid. Tapi awak saya saat demam, saat tak demam. Doktor kata demam korah kot. Bagi ubat demam cak korah, balik makan tak apa. Dan orang tuan dulu saya tanya apa siapa yang kata demam korah. Dia kata dulu ada ubat demam cak korah. Dia demam tu dia on off. Kena ubat demam cak korah beli kat kedai Cina tu, dia kata lega. Cop tu demam korah. Makna demam ni hang balik makan ubat tu selesai. Baru tukar perabot demam korah. Batu lepas tu pula minggu depan kawan tukar kereta baru, penat. Nyawa tak lepas macam baru-baru kena jangkit kuman. Kena bulan depan kawan nikah bini baru, mampu terus hak dengki ni tuan-tuan. Hak ni jangan, hidup dengki ni tak boleh. Nabi kata, wala tabaghadu. Jangan pula hidup ni benci membenci. Nabi kata hidup jangan benci membenci. Wala tadabaru. Hidup ni pula jangan suka berbalah-balah. Nabi tak bagi. Hidup jangan duk dengki, hidup jangan duk berbenci, hidup jangan duk berbalah. Yang Nabi nak umat dia jadi macam mana? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi nak kita ni jadi hamba yang bersaudara. Saya nak ambil 5 minit lagi. Tuan-tuan yang ada usaha saya lagu tu, saya tahu waktu dah masuk. Jangan ada usaha saya lagu tu. Saya nak ambil 5 minit lagi. Mau berhentilah pun Covid tetap tak main juga.
Dia lain lepas apa? Covid ni tuan-tuan, mana tempat pun orang macam tu dia kurang, dia takut nak main kot. Dia kurang tak? Kurang banyak lah mana. Setiap malam dia lari je. Jumlah lari. Kau kat mati habis kena Covid ke apa? Sangka baik lah tuan-tuan ni. Lepas tu kan tak main meninggal kerana Covid. Boleh jadi ke tu? Macam tak ni. Dia takut nak main tuan-tuan ni. Tak kata kat siapa lah, dia takut nak main. Kata kat dia, Ahmad Long takut apa? Cucuk tu ajar berkara cucuk. Ustaz. Oi! Dia tarik tu. Masa surah tak buka, dia ada hingang. Nak jadi Yahudi ke semua dah. Rojoh cucuk. Tak mau cucuk, cara tak mau cucuk. Sembela tak boleh main, tak mau cucuk tu. Dia takut, tak sangka saya. Tak tahu tuan. Takut tak tahu. Tak ada, saya ambil duit rokok untuk sembang pandai kita. Orang kampung saya, rokok. Macam mana Abang Long cucuk? Saya tak cucuk saya. Benda-benda haram tu tak mau masuk dalam badan. Ambil duit rokok. Ambil duit rokok tu. Tak mau benda haram tu, saya tak mau pergi masuk dalam badan. Saya tanya siapa Abang Long? Tak ada, dalam tu ada babi je. Tahu mana? Tak, benda-benda haram tu saya tak mau. Tu rokok tu awak, dalam tu ada kurma ke? Ada isap tu, dalam tu ada yang zam-zam ke? Dia takut. Tak tahu dia takut. Benda hak perlu takut, dia tak takut. Apa dia benda hak yang perlu takut? Takut buat maksiat, dia tak takut. Takut buat kemungkaran, dia tak takut. Betul pakat dia jadi AJK fatwa kampung. Tak mau rujuk AJK fatwa negara hidup. Kira dia jadi AJK fatwa kampung. Hak tu haram, hak ni haram, hak tu Yahudi, hak ni Yahudi. Dia kata hampa duk mengaji pang-pang, duk ustaz mengaji apa? Semua pakai ikut Yahudi belaka. Wah, ni masalah tuan-tuan. Ni masalah betul tak? Boleh tak tu? Ni surah takbir. Bukan banyak tu nak marah dah. Mau marah, mesyuarat agung pula tukar nama buh surah Nur saja. Tak payah bubuh dah surah Qala Bekah apa. Al-Ghufran ke apa tak. Nur saja. Ulama dah buat keluar fatwa. Ni masalah orang awam kita ni tuan-tuan. Minta maaf saya nak sentuh sikit sebelum saya nak habis ni. Tuan-tuan, kalau benda-benda yang kecil, tuan-tuan rujuk ustaz. Benda kecil, tuan-tuan rujuk ulama. Contoh benda kecil. Kecil daripada sudut permasalahan. Tapi besar daripada sudut hukum. Tu maksud saya. Kecil macam mana? Ustaz, saya semayang tak saat ni. Ibu jari kaki saya ni kena cekam. Duk kedah-kedah bah jadi cekam. Lepas tu, sujud rakaat akhir tu Ustaz, dia cucuk cerut, dia keluar nanah tu. Semayang saya macam mana tu Ustaz, sah ke tak? Dia rujuk kita. Dia keluar Ustaz, tapi dia tak kena kepada kepakaian semayang. Batal tak semayang kita? Dia rujuk Ustaz. Ustaz, saya duk semayang. Duk baca tahiyat dah. Innaka hamidun majid. Tu hamid sebut dah. Majid tak ada sebut terkentut. Nak ulang lain macam Ustaz kata 8 rakaat tak Hamid sebut dah, majid tak ada. Innaka hamidun majid. Dia tak ada. Hamid perung. Hambui tinggal majid ni Ustaz. Betul salam. Dia merujuk kita. Dan ni cerita betul tuan-tuan. Tak ada gelak apa saya bisa jumpa. Dia merebuk saya jumpa. Dia kata Hamid sebut dah. Majid dah. Saya kata tak Pak Long. Lagi tak salam tak boleh. Allah, dua beradik Hamid dengan Majid. Salam tu sepupu. Kita kata tak. Lagi hang tak panggil salam, dia kenal. Ni ustaz ngaji tak habis. Kita lah ngaji tak habis. Dia tak mau. Pasal kita bagi jawapan tak kena dengan selera dia. Dia tak mau. Dia pergi cari ustaz beberapa orang, semua kata benda yang sama. Dia kata, okey. Bulan depan dia main pula. Habis-habis mengajak dia kat tangan. Nak tanya ke ustaz ni orang puan saya. No? Duduk rumah. No? Ambil darah apa? Ambil tak betul berhenti. No? Saya kata, awak pula dah Pak Long. Kita nak tergelak dah. Saya bulan lepas Hamid dengan Majid tu duduk bahas kita. Ni dia main darah pula. Orang puan saya lah. Hai dah.
Tu habis haid tu dia berhenti 2-3 hari tu dia duk main darah apa pula dah. Saya tanya kawan dia kata darah istikharah. Ni nak tanya ustaz lagi. Istikharah pula dah. Saya kata Pak Long istikharah tu sembahyang istihadah. Nak sebut istihadah mustahadah keluar istikharah. Hak lagu tu dia rujuk ustaz. Tapi bila benda besar. Contoh dia nak pergi beli motor dekat kedai bukan orang Islam. Kalau pergi beli cash, tak apa. Ni pergi berhutang. Kita tanya dia, Pak Long, ni beli motor ni kira lagu mana? Islamic loan ke tak? Tak tahu saya kira dia pergi berhutang beli Allah Ta'ala pun dia faham beli motor nak main kuliah. Hai. Allah Ta'ala bukan pak tiri laki mak kita, Pak Long. Hak tu dia tak rujuk. Kita kata Pak Long ni makan riba ni. Allah. Malaikat pun tahu. Dia mula main malaikat pula dah. Dia kata Allah Ta'ala kenal dia. Tahu dia. Ini dia mula main malaikat pula. Awak nampak macam sengap ni. Dia tak setuju. Tak setuju saya balik kan. Dan saya kena abang. Kawan hak tokek tu Cina tu dia tahu ke Islamic loan ke tak? Dia kira jual laku ya. Kita ni hak duduk ni maklum hak lebay duduk atas kepala ni. Hak lebay duduk atas kepala ni kena fikirlah. Kita hak duk ngaji hukum halal haram ni. Saya kata kali satu masjid depa marah dia itu. Tapi kata tu betul. Ada 3 orang marah. Main naik motor, hak motor pinjam cara loan riba. Parking depan surau. Meh-meyang. Sebab motor tu nampak motor. Kalau tuan-tuan beli motor tu Allah Ta'ala tukar. Hak haram jadi babi. Pakai duk parking babi depan pintu masjid tu. Tu dia marah tu saya tak mau kata lah. Saya cerita dia marah tu. Boleh tak tu? Boleh kan? Slow lagi tau. Tak kena fikir. Saya tak boleh. Anak boleh. Habang kat anak. Nak berhutang? Ada tuan-tuan. Kedai-kedai orang Melayu Islam ni buat. Berhutang cara Islam. Tuan-tuan buka dalam Facebook. Tuan-tuan cari. Cukup banyak. Hak beli motor ni. Hak caranya. Loan yang tidak ada riba. Kok dia yang panggil Islamic loan. Banyak orang duk buat. Ustaz-ustaz pun duk buat. Tutup guru pondok. Saya jumpa 4-5 orang tuan-tuan tutup guru pondok ni. Dia buat. Saya tanya apa siapa ustaz buat. Dia kata mau kita tak buat ustaz. Kita berdosa daripada duk pergi beli motor. Cara riba tu. Tutup guru pondok. Saya pergi jumpa ada saya tutup guru tu. Bibi tengok apa duit banyak dengan ustaz. Dia kira duit lebih dia pakai cot lepas ke depan aku tu. Mula saya lagu tu. Kawan ni bayar tak cukup, dia garu RM1 PCP. Mai kawan ni pula bayar tak cukup, lah kali cuak lepas ke depan. Dan ni cerita betul saya nak bohong tuan-tuan apa COVID ni. Lah kali dia kata ni betul lebih. Dia kata pening, dia kata empat lebih kita pun bayar tak cukup, dia kata. Kawan ni bayar tak cukup, garu RM1, dia lah cuak lepas ke depan. Saya tanya dia, ustaz buat ni pasal apa? Dia kata kalau kita tak buat Ustaz Usam, habis haduk pergi mengaji tu pakai duk beli motor cara riba. Oi, tu yang kata tutup guru pondok tuan-tuan. Dia bukan dekat fikir memang mengajak kepang-kepang, kena fikir nak bagi selesai masalah umat ni kau nak. Tak, dia tak pergi berhutang. Dia berhutang dia tipu pula tok guru tu. Dahlah kawan tu buat keluar duit nak bagi hang berhutang. Patut hang bayar tu ada ihsan sikit. Ustaz, yang ni selesai. Mari kita angkat jual beli. Selesai. Saya bayar habis, saya angkat jual beli dengan ustaz. Ni ustaz 300. Saya nak hadiah kat ustaz pasal ustaz tolong selamatkan saya daripada neraka. Ni saya nak pesan, tuan-tuan kalau ada duit apa tolonglah tuan-tuan. Kalau ada duit lebih, tolonglah buatlah. Bagi orang-orang Islam yang berhutang kita cara Islam untuk beli motor. Masalah tu tuan-tuan tak rujuk kat ustaz.
Sebab apa? Kalau rujuk, halal rugi itu banyak. Kalau tak rujuk, halal untung. Kalau rujuk, dia halal rugi. Sama dengan kes COVID ni pun, vaksin ni pun, dia tak rujuk ulama. Ulama habaq lawan pula. Ulama cakap tentang pula. Ini masalah kita, tuan-tuan. Berbalah, lepas tu berbalah. Berkelain. Berkelain habis satu, berkelain habis dua, berkelain habis tiga. Sebab tu Nabi kata tak mau. Yang aku nak hampa ni jadi umat aku, umat yang bersaudara. Kita sambut Maulidul Rasul, orang duk menyanyi lagu Lau kana bainana al-habib. Kalau Nabi ada bersama kita. Lagu tu. Tuan-tuan duk dengar, faham ke haram? Ini masalah kita serupa marhaban. Duk Allah, 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 faham haram. Tanya dia awak yang apa, duk tanya Allah panjang. Dia kata tak, nafas dia panjang elok. Dia kata. Haram tak tahu. Hak dalam marhaban duk cerita pasal perangai Nabi, dia haram tak faham tu, dia tak ikut. Padahal dia duk berdekat marhaban tu kata masjid. Tidak maklum. Tuan-tuan, kalau Rasulullah, lagu tu kata, kalau Rasulullah ada bersama kita, lagu mana tuan-tuan? Seronok ke tak? Semua jawab seronok. Kalau Nabi ada dengan kita lah, kita seronok. Tapi kalau Nabi ada dengan kita lah, Nabi seronok ke tak? Berkelain siang malam. Bergaduh siang malam. Macam-macam. Hak adik-beradik berkelain cara adik-beradik. Hak dalam masyarakat berkelain cara dalam masyarakat. Hak dalam surau berkelain cara dalam surau. Hak dalam masjid berkelain cara dalam masjid. Hak dalam pejabat berkelain cara dalam pejabat. Hak dalam persatuan berkelain cara dalam persatuan. Berkelain ni macam-macam tajuk tu ada. Berkelain ni macam-macam bab tu ada. Hak politik berkelain cara politik. Itu tak payah kata apa dah. Hak nak buat ibadat berkelain cara nak beramal ibadat. Berkelain. Kerana Yasin malam Jumaat kita berpecah. Kerana bismillah kuat nak semayang kita berkelain. Kerana tahlil orang mati kita bergaduh. Kerana sambut Maulidul Rasul kita berpecah. Tuan-tuan jangan duk sembang Islam nak tegak di zaman kita. Selagi mana umat Islam tak boleh bersatu, jangan sembang tentang Islam nak tertegak. Tuan-tuan, saya bagi satu contoh. Ni nak habis dah. Tuan-tuan jangan duk baju gay lagu tu. Ni nak habis dah. 5 minit lagi boleh? Saya nak bagi tuan-tuan buka mata. Orang musuh Islam ni, dia kaji sebelum dia nak buat apa-apa. Yang ni yang kata Yahudi, yang ni yang kata musuh Islam ni, dalam mereka nak buat apa dia, mereka letak yang pertama dulu strategi. Dia kaji, dia buat analisa, dia buat penelitian. Yang ni orang Islam fail. Kita nak buat apa, kita kaji, buat analisa dulu. Tak ada, buat dulu. Orang berniaga, kita pun berniaga. Tengok dia berniaga laku, kita pun nak berniaga macam dia. Buat-buat lingkup. Pasal apa? Tak ada analisa. Orang nak berniaga, nak buka kedai runcit, satu contoh. Kita tak ada. Orang kita banyak nak buka kedai runcit, dia fikir apa dia yang pertama? Dia fikir model tu. Aku ada model lagi, duit ingat dah pencen pun tak ada apa, dapat duit sikit-sikit apa semua. Buka kedai runcit, boleh makan hari-hari pun cukup lah. Dia kira hal tu dulu. Orang bukan Islam dia nak berniaga, dia tengok dulu ramai mana masyarakat yang duk ada. Apa keperluan masyarakat? Penduduk setempat, dalam taman tu ada berapa? Ada 600 buah rumah. Darat dengan berapa? Kedai runcit yang berdekatan macam mana? Cukup ke tak? Lah kali tuan-tuan, masalah kita lah, kedai banyak pada orang. Nak berniaga orang kena ramai pada kedai, tak lah kali kedai banyak pada orang. Sebab apa dia? Kita tak buat penelitian, tak buat analisa. Yahudi tuan-tuan, orang bukan Islam, musuh Islam ni, dia kaji dulu. Dia kaji dulu macam mana kita nak pecahkan orang Islam.
Macam mana kita nak merosakkan Islam? Islam takkan rosak dengan tangan orang luar, tapi Islam akan hancur dengan tangan orang dalam. Dia buat apa dia tuan-tuan? Dia pecahkan umat Islam. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman khalifah, dia ada politik, tetapi dia tidak berpolitik macam lah ni. Lahirnya parti-parti politik. Parti politik ni macam mana pun tuan-tuan, dia kena berpecah. Ceramah politik, kok mana pun dia kena ajak orang bergaduh. Hak ni adat. Tuan-tuan, orang panggil tuan-tuan pergi ceramah politik. Tuan-tuan bolehkah ceramah politik? Tuan-tuan, sebenarnya saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kita yang salah, mereka yang betul. Penganjut dia juga ikut bawah, kok mana? Hang ni kena cak Korea dulu kan sebelum naik sana ni. Dia naik ceramah politik, mereka tak betul. Kita yang betul. Undi kita. Itulah tuan-tuan lazim politik. Kena. Tambah dunia lah kalau hang tak politik, hang nak ambil kuasa macam mana? Lepas dah buat. Tuan-tuan cuba tengok dalam tanah Arab. Tuan-tuan cuba tengok dekat negara-negara Arab. Israel, seketua ni ya tuan-tuan. Seketua ni ya. Hak seketua besar ni, negara-negara Arab tak boleh nak bersatu. Saya tak mahu nak sembang lah negara ni. Tuan-tuan tengok Palestin sendiri. Dalam Palestin tu, Hamas pun Islam, Fatah pun Islam. Tak boleh nak duduk sekali. Sedangkan rakyat mereka diganyang. Sedangkan rakyat mereka dibunuh. Sedangkan bangunan mereka dimeletup. Ramai mana ibu-ibu yang menjadi janda. Ramai mana anak-anak menjadi yatim. Tu pun tak boleh bersatu. Hamas dengan Fatah ni. Tuan-tuan cuba kaji pasal apa ya Israel ni duk meletup, duk buat serangan terhadap Gaza. Mula dia pom, dia bagi pula dah. Kelang kabut dunia. Dia diam pula, kedegum bagi pula. Tuan-tuan duk kata puak ni haram jadah. Tuan-tuan, bukan saya tuan-tuan. Menatang ni duit banyak beli peluru. Ya. Dunia Islam boleh buat apa? Kita di Malaysia boleh buat apa? Dengar duk serang. Boleh buat apa kita tuan-tuan? Buka Facebook, NGO yang berkaitan Palestin. Saya daripada pertubuhan yayasan ni membuka peluang kepada tuan-tuan untuk sama-sama menyalurkan sumbangan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Itu kita boleh buat. Pakak buka handphone tengih terajang duit masuk dalam akaun mereka. Pakak buka handphone tengih tendang duit masuk dalam tabung mereka. Itu je kita boleh buat tuan-tuan. Dan kena buat. Kalau tak buat tak boleh berdosa. Kena buat. Tuan-tuan kaji satu lagi tuan-tuan. Kita duk bagi sumbangan kepada Gaza ni tuan-tuan. Rasa-rasa Yahudi ni, rasa-rasa Israel ni seronok ke? Dia ketak. Tapi kita kena bagi, tak ada pilihan. Saya kena bantu. Lagi tuan-tuan duk dengar ceramah ni, lepas ni tak bantu pula. Tak mau. Kata patut. Tak wajib bantu. Tapi nak habaq tuan-tuan, lagi kita tak bersatu, lagi kita tak bergabung, lagi kita tak cari titik pertemuan, inilah kita akan jadi senarionya. Tuan-tuan hantar duit masuk dalam akaun satu NGO. 4 juta. Lepas boleh ke ambil 4 juta seketul, bubuh dalam beg, terbang pergi masuk Gaza? Tuan-tuan ingat masuk Gaza, lagu masuk Danok, cok-cok pasport masuk terus. Sangkut. Ustaz Ebit Liu masuk itu nak masuk sangkut lama mana? Dia bukan kawasan pelancongan. Tak boleh bawa duit masuk. Duit kena transfer masuk dalam akaun bank. Yayasan ni nak buat pergi sana, dia bawa masuk duit dalam akaun bank. Bank dunia ni Islam pegang ke Yahudi pegang?
daripada transaksi duit kita, mereka dapat untung tak ada. Masuk sampai duit tu dekat Gaza. Mata wang Palestin, mata wang apa tuan-tuan? Abang yang si kita orang bank, abang ingat? Mata wang Israel. Apa shekel. Kita hantar duit tu convert ke mata wang mereka. Mereka untung ke mereka rugi? Nak beli ubat dekat penduduk Gaza, nak beli bahan pembinaan untuk penduduk Gaza, barang tu tuan-tuan, dia ambil daripada negara mana? Duduk di Gaza, nak beli ubat tu mai daripada mana? Ya, beli dalam Gaza, tapi ubat tu mai daripada mana? Nak beli semen, nak beli pasir, nak buat bangunan, barang tu nak beli dekat negara mana? Mereka untung ke mereka rugi, tuan-tuan? Dan tuan-tuan jangan tak bagi sumbangan pula, wajib bagi. Sebab kita tidak ada pilihan. Adakah tuan-tuan nak tengok orang Islam di Gaza dibunuh hari-hari? Tak, kita kena bagi. Cuma saya nak abang kat tuan-tuan, tindakan kita bagi tu, ya kita nampak sebelah pihak, bagus dah. Tapi keuntungan pada sebelah pihak yang lain. Sebab tu, mereka duk tengok, duit masuk seluruh ni, letup balik, baru masuk laju. Puak ni dia takkan buat benda yang merugikan mereka. Sebab tu Nabi suruh kita bersatu. Benda ni tuan-tuan takkan dapat selesai selagi mana umat Islam tidak boleh bersatu. Umat Islam tidak boleh cari titik temu. Sebab tu Nabi kata, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Mudah-mudahan hadis tu memberi manfaat untuk kita bersama. Wallahu alam. Kitab kita sambung bulan depan, insya-Allah. Mau lajak lagi COVID mai. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, diizinkan oleh Allah, kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Seperti biasalah tuan-tuan, sekali habis sembahyang fardu insya, tabung untuk pendidikan, dana pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah ada di luar sana tuan-tuan. Tuan-tuan bubuhlah. Pendidikan dan kebajikan, dua benda ni kami jaga. Lah ni nak bak kat tuan-tuan daripada 4 ke 5 bulan yang lalu sampai lah ni, di bawah Yayasan Ar-Riyadah kita ada 23, campur dengan kami jadi 24 buah institusi agama, pendidikan, tahfiz, pondok yang bernaung di bawah kita. Selama PKP ni hampir 16-17 ribu sekolah-sekolah agama ni gulung tikar. Tahfiz ni gulung tikar. Jadi yang mana yang saya kenal, yang mana yang ayah saya kenal ni, semua kita letak, kita tolong biaya. Tuan-tuan bayanglah, kita nak bayar gaji guru ya tuan-tuan. Satu sekolah tuan-tuan bayar 3,000 kalau ada 3 guru. Tu pun ada yang 1,500, kita bayar 1,000 ya. Makna ustaz-ustaz ni hampa jangan duduk di mana, hampa boleh hidup sudah. Ajak anak bangsa kita ni Al-Quran. Ajak anak bangsa kita ni agama. Kalau 3,000 darat dengan 23 banyak mana dah tuan-tuan. Tak tolong maklum, sekolah ni tutup, gulung tikar. Waris ni duk ajak PDPR, duk ajak internet ni, bukan dia nak bayar yuran. Lah kita ada lebih kurang 3-4 bulan lagi nak kena bagi mereka ni sampai mereka boleh jalan baru kita lepas. Di sealu-alukanlah sumbangan, derma, infak, tuan-tuan semua, zakat untuk kita teruskan perjuangan kita. Yang kedua, untuk kebajikan. Kita duk buat kerja-kerja kebajikan. Pagi tadi pun saya duk pergi ziarah hampir 4-5 buah kampung, yang mana yang duk sakit, yang duk terlantak, yang duduk ni. Saya jumpa satu Pak Long, umur 80 lebih, 90 lebih, 95. Duduk tak kata tinggal tulang. Cakap dia boleh. Saya pi dia punya semangat. Dia duduk syarah kat saya. Sampai penat dia kata, habis penat syarah pula. Dia kata jom balik siang kat dia. Dia duduk syarah semangat tentang perjuangan. Dia kata ni Pak Long nak habaq kat ustaz lah.
Hang tak duduk sembang pandai Ustaz. So kita buat palung. Hang tak tua, hang tak tahu apa dia 5 sebelum 5. Hang duduk syarah ya. Jaga 5 sebelum datang 5. Tapi hang tak tahu. Dia panggil hang ya. Umur 90 lebih. Tahu tak Tok Wan kita ambil. Hang tak tahu apa yang hang cakap. Ni dia. Kena abang kat hang. Apa Allah Ta'ala bagi 5 tu hang buat betul-betul sebelum Allah Ta'ala dia tarik. Dia bagi pula dah 5 satu lagi. Pak Long ni dia kata Tok Wan ni hak 5. 5 dulu dia tarik dah. Dia bagi 5 pula tu. Jaga masa sihat sebelum datang masa sakit. Dia tarik dah sihat. Dia bagi sakit kat aku. Hang nak buat apa hang buat masa sihat. Ibadat tu terutamanya dia kata. Hang buat masa hang sihat. Hang duduk atas katil ni, hang nak semayang pun payah. Kalau orang tak tolong mai buang pampers, orang tak tolong buat mai jak, orang tak tolong buat mai timba, nak ambil semayang. Hang nak semayang tak boleh. Waktu hang sihat, boleh jalan masuk ke jamban, hang boleh pergi belajar, hang semayang. Hang nak baca Quran, hang baca waktu hang sihat. Dia kata. Dah mai umur Tok Wan ni, dia kata nak baca mendatang apa. Bos pek mata pun tak nampak dah. Lepas tu saya kata tu duk baca lagu nak. Baca hak apa? Pak tu kenapa? Dia kata kurang-kurang waktu hang sakit. Hang tak boleh nak buka Quran. Hang boleh baca apa yang duk dalam kepala hang. Oh dia masuk. Dia bagi nasihat saya masuk. Hang nak buat apa? Hang buatlah waktu hang muda. Lah aku tak ada dah muda. Allah Ta'ala bagi aku tua. Tua ni dia kata semua tak larat. Hang nak makan banyak, hang tak larat. Hang lena banyak pun, hang tak larat. Hang duduk banyak pun, hang tak larat. Hang baring banyak, hang tua, dia kata. Oh, masuk tuan-tuan. Kita hidup syarah ni tak pernah kena. Pang-pang, kena, hak kawan, hak cakap tu dia bagi. Masuk, dia masuk. Kita pergi ziarah orang lagu ni. Bubuhlah tuan-tuan ni. Kebajikan kita. Dan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan Tok Koko pada di luar sana, sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit, yang secik 20 ringgit. InsyaAllah ada di luar sana tuan-tuan boleh membeli sebelum balik lagi. Wallahu'alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsha' ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma aqtiq riqabana wa riqabaina wa ummahatina wa ikhwanina wa 'ashiratina min 'adzabil qabri minan nar. Birahmatika ya Ghaffar, ya Aziz, ya Sattar, ya Halim, ya Jabbar. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banyak-banyak. Takbir.